Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu yang sudah kehilangan suami bersama dua orang anaknya, seorang anak perempuan bernama Melur dan seorang anak lelaki bernama Pekan. Mereka hidup miskin di sebuah kampung dan bergantung pada hasil kerja keras ibu yang berjuang untuk mencari nafkah. Pada suatu hari, Mak Tanjung mengidam untuk makan telur ikan sembilang. Dia membuat keputusan untuk pergi ke Sungai Impian bagi menangkap ikan tersebut. Akhirnya, inilah ikan yang telah lama aku idamkan. Tak sabar rasanya aku ingin berkongsi berita ini kepada anak-anak. Mak Tanjung sangat gembira setelah berjaya menangkap ikan tersebut dan membawa ia pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Mak Tanjung menyuruh anaknya si Melur untuk memasak telur ikan sembilang dan berpesan agar menyimpan sedikit telur tersebut kepadanya. Melur, oh Melur. Ya, Mak. Ini, aku telah potong ikan dan telur ikan kepada 3 bahagian. Simpankan 1 bahagian untuk kamu dan berikan 1 bahagian lagi untuk adik kamu. Simpankan 1 bahagian untuk aku. Tapi ambillah ikan ini kalau kamu mahu. Cuma tinggalkan 1 bahagian telur itu kepada aku. Faham itu Melur? Faham, Mak. Baiklah, Melur akan masak dan menghidangkan telur ikan ini kepada Pekan dan Melur akan simpan telur ikan ini kepada Mak setelah Mak pulang nanti. Mak baik-baik di hutan sana ya. Baiklah Melur. Mak Tanjung keluar seketika untuk mencari kayu api di hutan. Mak Tanjung beredar pergi ke hutan dengan perasaan gembira. Melur pergi ke dapur untuk memasak telur ikan sembilang seperti yang telah diminta oleh ibunya. Pekan, bangun. Kau lapar ya? Ya kak. Ni makan ni. Telur ikan ini telah aku hidangkan kepada kamu. Tapi aku rasa tak apa kalau kita makan sedikit. Sebab Mak keluar sebentar ke hutan untuk mencari kayu api. Tapi ingat tau, kita kena simpan 1 untuk Mak kerana Mak sudah mengidamkan lama telur ikan ini. Ya kak, aku dah lapar ni. Boleh aku makan sekarang ikan ni? Boleh Pekan, tapi kau kena ingat, kita kena simpan 1 telur ikan ini untuk Mak. Ya? Terima kasih Kak Melur. Aku janji aku makan sikit saja. Kan mulai makan dengan lahap. Sementara Melur mengambil sedikit telur dan meletakkannya di piring kecil untuk disimpan kepada mak mereka. Melur menyimpan telur tersebut di atas almari yang tinggi. Mak pasti gembira kalau aku simpan 1 ikan telur ini kepada Mak nanti. Kak Melur, tolonglah Kak Melur. Aku nak makan lagi. Aku masih lapar. Aku janji aku makan sikit je. Tidak Pekan, kau nak makan banyak. Kita ini untuk simpan 1 untuk Mak. Pekan, Mak akan kecewa kalau kita makan sebahagiannya. Tak kira. Aku nak makan lagi.
Dengan perasaan marah dan kesal, Pekan terus mendapatkan kerusi dan memanjatnya untuk mendapatkan telur ikan sembilang di atas almari yang tinggi. Sedap ni telur ikan sembilang ni. Apa yang sudah kau lakukan ini? Habis telur ikan mak. Kau makan? Kau tak fikir pasal mak ke? Mak sudah menghina lama telur ikan ini. Pakai. Sanggup kau makan telur ikan ini semata-mata untuk mengenyangkan perut kau? Ish, ya. Mak Tanjung sudah pulang dari hutan dan berasa teruja untuk makan telur ikan sembilang yang telah dimasak oleh Melur. Melur, oh Melur. Pekan, mak dah balik ni. Ini kaya apa yang telah aku carikan untuk kita. Aku tidak sabar ini untuk makan telur ikan sembilang telah lama aku idamkan. Melur, oh Melur. Di mana telur ikan sembilang yang telah aku suruh kau simpan itu? Ya mak. Telur ikan sembilang tu Pekan dah habiskan semuanya. Minta maaf mak. Seketika, riak wajah Mak Tanjung pun berubah. Dia merasa begitu hampa dan marah tak kala mendapat tahu anak-anaknya telah menghabiskan semua telur ikan sembilang tanpa meninggal sedikit pun untuknya. Kamu habiskan semua makanan, tidak tinggalkan apa-apa untuk mak. Kenapa kau diam? Bukankah mak sudah suruh kamu simpankan telur ikan separuh untuk mak? Kenapa kau tinggalkan ikan sahaja kepada mak? Melu minta maaf mak. Melu betul-betul minta maaf. Tapi Pekan asyik minta lebih. Melu tak tahu nak buat macam mana mak. Suruh menjaga telur yang sedikit pun kau tak boleh harap. Kau tak sayangkan aku agaknya, Melu. Mak. Mak. Sudahlah semalam aku luka kerana kumpulan. Hari ni kau suka aku kumpulan lagi kan? Kalau macam ni, lebih baik aku mati di telan pokok redang. Mak. Mak, Melu minta maaf mak. Melu bukan berniat macam tu mak. Melu minta maaf sangat-sangat mak. Sudahlah Melu. Aku tak nak dengar lagi penjelasan kau. Mak. Aku sudah dah kepunan terlalu lama dengan ikan itu. Sudahlah. Lebih baik saja aku mati daripada tidak dapat makan telur ikan sembilang itu. Mak. Mak nak lari. Mak. Mak lari. Mak. Akibat terlalu kecewa, Mak Tanjung pun melarikan diri ke arah pokok rendang, pokok melambai yang berada di hujung kampung sana dan dikejar oleh Melur dan Pekan. Pokok redang, pokok melambai. Telanlah aku, makanlah aku. Aku kebulu ikan, telur ikan sembilan. Mak. Mak! Jom. Mak. Mak. Pekan. Jom. Mak. Pekan. Ini selendang mak ni. Mak mesti takkan jauh daripada sini. Jom. Jom. Pekan jom. Mak. Tunggu mak. 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 Mak tunggu mak. Mak. Enggak. Pekan. Pekan. Mak. Cepat pekan. Pokok rendang, pokok melambai. Telanlah aku, makanlah aku. Aku kebulut telur ikan sembilan. Mak Tanjung melompat ke dalam pokok rendang. Kemudian Melu dan Pekan menangis memanggil mak mereka di pokok tersebut. Mak. 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 Melu minta maaf mak. Melu minta maaf mak. 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 Mak! Keluarlah Mak! Mak. Mak.
Jangan tinggalkan Melu dengan Pekan, Mak. Mak, keluarlah, Mak. Mak, jangan tak Mak. Melu minta maaf, Mak. Melu janji tak akan buat lagi. Mak keluar, Mak. Hendak diraju Sudahlah kamu berdua. Tidak ada gunanya lagi kamu menangis sini. Aku sudah mati di terlampau beredak pokok melambai. Namun ingatlah pesanku untuk sentiasa menziarahiku di sini. Dan jika salah satu daripada kamu ditimpa musibah, datanglah meminta bantuan kepadaku. Ayanda, Ananda tidak ingin dijodohkan dengan Putra Alamin dari kerajaan Selayung. Ananda masih lagi tidak bersedia untuk berkahwin dan menggalas tanggungjawab sebagai seorang isteri. Ananda tidak kenal siapa itu Putra Alamin dan tidak pernah berjumpa dengannya. Bagaimanakah perangainya? Mampukah dia untuk membahagiakan anak anda seperti mana ayah anda membahagiakan anak anda ini? Beta tak kira. Beta nak anak anda kahwin juga dengan Putra Alamin. Tidakkah anak anda ingat bahawa satu ketika dulu keluarga Putra Alamin telah banyak membantu kita? Anak anda lupa perkara itu? Tambahan pula, keluarga Putra Alamin kaya raya. Beta pasti dia mampu memberikan segalanya kepada putriku. Ayanda, tolonglah. Ananda tidak ingin kahwin dengan Putra Alamin, Ayanda. Tolonglah, Ayanda. Ayahanda tidak kira. Ananda kena kahwin juga dengan Putra Alamin. Walau apa pun terjadi, Beta bertekad. Beta takkan kahwin dengan Putra Alamin. Beta tak akan larikan diri melalui. Tidak kira apa pun terjadi, Beta tidak ingin berkahwin tanpa rasa kasih sayang, tanpa cinta. Beta ingin kahwin dengan lelaki pilihan Beta sendiri. Tidak kiralah ini ialah tradisi ataupun adat istana. Senja pun tiba. Tanpa membuang masa, Puteri Tiara melarikan diri ke hutan Binjai. Malangnya, hal itu disedari dan diketahui oleh sang raja. Baginda mengejar Puteri Tiara dari belakang. Tiara! Tiara, anak anda nak ke mana, Tiara? Tiara! Tiara! Anak andaku! Yang kejar anda, Ayanda. Kalau akhirnya kahwin dengan Putra. Beta sudah tak larat. Ananda tunggu! Ananda tunggu Beta! Tolong fahami anak anda, Ayanda. Tolonglah, berilah anak anda buat pilihan sendiri. Bukan anda berhak untuk bahagia. Anak anda tidak ingin kahwin dengan Putra Alamin. Jangan kejar anda. Puteri Tiara terus berlari tanpa berpaling ke belakang dan mengendahkan panggilan sang raja. Sehinggalah Aduh, kepalaku berdarah. Ananda! Ananda! Astagfirullahaladzim. Ananda! Ananda tak apa-apa. Ayanda, Ananda tidak dapat bergerak. Tolong panggilkan tabib atau siapa, Ayanda. Tolonglah, Ayanda. Ananda! Tolong! Siapa-siapa! Tolong Beta! Ananda! Tidak lama setelah itu, sang raja dan puteri bertemu dengan Pekan dan kakaknya Melu dalam perjalanan menziarahi maknya setelah 15 tahun kejadian maknya meninggal. Mereka sentiasa menziarahi kawasan pokok rendang, pokok melambai tersebut.
Pekan, bukankah itu Raja Indra Johan bersama dengan putrinya? Ya, kenapa muka dia berdarah? Ya. Ayo, kita tolong. Ayo. Ampun tuanku. Ampun tuanku. Ampun, Apa yang telah tuanku. terjadi tuanku? Pekan, tolong beta Pekan. Anak anda sakit Pekan. Anak anda beta sakit. Tolong beta. Beta tidak dapat bergerak. Tolong Kepala Pekan. beta sakit. Tapi Patik tidak pandai mengobati orang sakit. Ampun tuanku. Tolong beta Pekan. Lakukan apa sahaja Pekan. Ampun tuanku. Tapi Patik tidak pandai mengobati orang yang sakit. Pekan, tolong beta Pekan. Beta janji sekiranya Pekan boleh bantu sembuhkan puteri beta. Beta janji dalam kehidupan Pekan tiada lagi liku-liku dalam kehidupan Pekan. Dan segala rahmat dan kurniaan beta akan berikan kepada Pekan. Baiklah tuanku. Patik akan cuba sedaya upaya Patik. Akan tapi, bolehkah Patik bertanya, bagaimanakah Tuan Puteri boleh masuk ke dalam hutan sedalam ini? Adakah seorang yang telah berniat buruk kepada Tuan Puteri? Ampun tu. Ini adalah salah beta sebenarnya. Beta telah memaksa puteri beta untuk berkahwin dengan Putera Laming yang puteri sendiri tidak kenal siapa itu Puteri Laming. Dan disebabkan puteri tidak mahu, puteri telah lari. Tolonglah beta Pekan. Beta merayu. Selamatkanlah puteri beta. Pekan berasa buntu ketika melihat keadaan sang puteri yang sangat membimbangkan. Walaupun luka pada kepalanya itu tidak terlalu berat, namun difahamkan bahawa puteri pernah terkena sumpahan nenek kebayan di mana sekiranya Tuan Puteri terluka, walaupun setitis sahaja darah Tuan Puteri jatuh ke bumi, luka itu akan menjadi penyebab kematian puteri dengan serta-merta. Akhirnya, Pekan menemui jalan penyelesaian setelah teringat akan pokok rendang, pokok melambai, maknya yang ajaib. Kemudian, beliau terus meminta pertolongan maknya. Mak, kami perlukan bantuan mak. Mak, tolong sembuhkan Tuan Puteri, Mak. Mak, tolong, Mak. Mak tolong. Tiba-tiba, satu cahaya terang muncul dari pokok redang pokok berlambai. Kemudian cahaya tersebut berkata bahawa sihir Tuan Puteri terlalu kuat sehinggakan kuasa ibunya tidak mampu menyembuhkan Tuan Puteri. Mendengar perkara tersebut, Raja Indra berasa terkejut dan berasa sedih. Baginda tidak bersedia untuk kehilangan satu-satunya puteri kesayangannya yang dijaga olehnya bagai menatang minyak yang penuh. Beta merayu. Beta sanggup lakukan apa sahaja untuk selamatkan puteri beta. Sebenarnya, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan nyawa Tuan Puteri, iaitu dengan cara mengorbankan nyawa salah satu keturunan puteri. Hanya dengan cara itu, nyawa puteri dapat diselamatkan. Mendengar hal itu, Raja Indra terus bersetuju untuk mengorbankan nyawanya untuk puteri kesayangannya. Baiklah, jika begitu, beta sanggup korbankan nyawa beta demi selamatkan puteri beta. Beta sanggup. Ananda tidak ingin ayahanda korbankan diri untuk Ananda. Janganlah korbankan dirimu untuk perkara yang Ananda lakukan. Jangan sia-siakan dirimu Ananda. Bagaimana hidup Ananda tanpa ayahanda? Tidak mengapa puteriku. Ayahanda sanggup lakukan apa saja untuk puteriku. Tidak ayahanda, jangan. Tidak ayahanda, tidak, jangan. Satu kelibat cahaya kembali muncul dan mendekati sang puteri. Dengan sekelip mata, luka pada kepala sang puteri sembuh. Selang beberapa saat, sang puteri berasa sihat seperti sedia kala. Sumpahan pada sang puteri juga telah dihapuskan. Namun, Tuan Puteri melihat sekitarnya dan didapati bahawa tiada terlihat sosok ayahnya. Baginda keliru dan kemudian bertanya, Puteri tidak apa-apa. Melur, Pekan. Di mana ayahanda beta? Ayahanda beta di mana? Ayahanda. Ayahanda. Di mana ayahanda beta? Di mana ayahanda? Ayahanda. Tuan Puteri, ayahandamu telah meninggalkanmu kerana mahu melepaskanmu daripada sumpahan nenek kebayan itu. Tidak, ayahanda. Puteri.
Ayahanda, mengapa Ayahanda sanggup mempertaruhkan nyawa demi Ananda? Sedangkan Ananda telah melanggar perintah Ayahanda. Melarikan diri tanpa pengetahuan Ayahanda. Ananda yang bersalah dalam hal ini. Maafkan Ayahanda, Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atisma binti Muhammad Yusof daripada kelas Bahasa Melayu 2. Jadi saya memegang watak sebagai Mak Tanjung dalam cerita Pokok Rendang Pokok Melambai yang telah diadaptasi daripada cerita Batu Belah Batu Bertakuk. Jadi Mak Tanjung ini merupakan ibu tunggal kepada dua orang anak, iaitu Pekan dan juga Melo. Nilai yang saya dapat ambil daripada kisah Mak Tanjung ini, daripada watak Mak Tanjung ini, ialah Mak Tanjung ini seorang yang gigih, di mana Mak Tanjung ini berusaha pergi ke sungai berdekatan rumahnya untuk menjala ikan sembilan yang mempunyai telur di dalamnya yang telah lama diidamkan oleh Mak Tanjung itu sendiri. Nilai kedua yang saya dapat ambil daripada watak Mak Tanjung ni ialah penyayang. Kita dapat lihat yang Mak Tanjung ini seorang penyayang apabila Mak Tanjung ini mendahulukan anak-anaknya untuk makan ikan sembilan dan juga telurnya, tetapi tetap berpesan untuk menyimpankan satu bahagian telur ikan itu kepadanya. Sementara Mak Tanjung ini keluar untuk mencari kayu api bagi kegunaan mereka sekeluarga. Nilai ketiga yang saya dapat ambil daripada watak Mak Tanjung ni ialah Mak Tanjung ini seorang yang belas kasihan, di mana Mak Tanjung ini tetap membantu anak-anaknya walaupun telah ditelan oleh pokok rendang pokok melambai. Jadi walaupun Mak Tanjung ini telah dikhianati oleh anak-anaknya yang telah memakan telur ikan bahagiannya, tetapi Mak Tanjung ini tetap membantu anak-anaknya yang dalam musibah. Jadi nilai terakhir yang saya dapat ambil daripada watak Mak Tanjung ini juga ialah Mak Tanjung ini seorang yang bertanggungjawab, kerana Mak Tanjung ini walaupun setelah kematian suaminya, Mak Tanjung ini tetap berusaha untuk menafkahi anak-anaknya yang waktu itu masih kecil. Jadi Mak Tanjung ini tidak melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dan juga ketua keluarga. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai nilai yang saya dapat ambil daripada watak Mak Tanjung ini. Saya Nora Najihah binti Muhammad Nudin memegang watak sebagai Melur dalam adaptasi cerita Batu Belah Batu Bertangkuk, iaitu Kasih Pokok Rendang Pokok Melambai. Baiklah, nilai dapat diambil daripada watak Melo ialah Melo seorang yang bertanggungjawab, menyedari Melo merupakan satu-satunya anak sulung, anak tunggal ataupun anak yang dapat diharapkanlah dapat membantu keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Melo bertanggungjawab terhadap adiknya Pekan yang bersifat keanak-anakan. Melo menjaga pemakaian Pekan, menjaga pemakanan Pekan, sentiasa membuat yang terbaik untuk menjaga Pekan. Sebagai contoh, Melo memasak dan menghidangkan telur ikan sembilan kepada Pekan atas nasihat daripada sang ibu setelah sang ibu keluar daripada rumah untuk ke hutan untuk mencari kayu api. Melo dengan bertanggungjawab menjaga Pekan, iaitu dengan memberi makan dan sentiasa melakukan apa yang disuruh oleh sang ibu kepadanya. Yang kedua, Melo adalah seorang yang sangat penyayang, baik hati. Hal ini dapat dikatakan demikian kerana dengan cara tingkah laku, tutur kata Melo terhadap ibunya melambangkan Melo seorang yang penyayang dan baik hati. Kerana apabila Melo menyadari Melo melakukan kesalahan terhadap ibunya, iaitu membiarkan Pekan memakan sebahagian telur ikan sembilang milik ibunya, Melo berasa sedih dan rasa bersalah, kemudian meminta maaf kepada ibunya dengan ikhlas. Daripada cerita itu, kita dapat melihat Melo ini merupakan seorang yang sangat menjaga tutur kata terhadap ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asrafi Ilyas dan dalam cerita ini saya memegang sebagai watak Pekan, dan nilai yang ditunjukkan oleh Pekan ialah baik hati. Walaupun kita boleh lihat Pekan ini ialah seorang yang keras kepala ataupun seorang yang degil, dengan kita boleh lihat Pekan memakan semua
telur ikan semilang itu sendiri yang emaknya ingin makan, namun dia telah memakannya semua. Namun kita boleh lihat sifat baik hatinya apabila dia berhempas pulas menolong Tuan Puteri yang berada dalam kesusahan serta tuanku yang berada di tempat tersebut. Kita boleh contohi sifat ini kerana walaupun degil tetaplah berjasa ataupun membuat kebaikan terhadap orang lain. Saya Binti Azhar, saya memegang watak sebagai Raja Indra Johan dalam adaptasi cerita Batu Belah Batu Petakuk, iaitu kisah pohon redang pohon belambai. Baiklah, nilai yang dapat kita ambil daripada watak Raja Indra Johan iaitu yang pertama sekali, pengorbanan ayah kepada anaknya, iaitu dapat dilihat dalam satu situasi dalam cerita tersebut. Dalam cerita yang telah kami lakonkan ialah Raja Indra Johan iaitu ayah kepada Puteri Tiara sanggup mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anaknya Puteri Tiara, yang mana Puteri Tiara telah tercedera akibat daripada terhantuk pada pohon redang pohon belambai, yang mana kecederaan itu tidak terlalu berat, namun disebabkan sumpahan daripada nenek kebayan. Tiada satu cara pun untuk menyelamatkan ataupun memulihkan kecederaan kepada puteri. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan puteri adalah dengan menukarkan nyawa kepada pohon redang pohon belambai. Jadi mendengar hal itu, secara serta-merta Raja Indra Johan sebagai ayahnya telah mengambil keputusan untuk menukarkan nyawanya untuk menyelamatkan puterinya yang tersayang. Baiklah, dapat kita lihat di sini bahawa kasih sayang seorang ayah amatlah tinggi ataupun amatlah besar kepada anaknya, yang mana kita dapat lihat seorang ayah akan memastikan kehidupan seorang anaknya berjalan dengan lancar dan juga dengan baik. Baiklah, yang kedua ialah sikap tegas seorang ayah, iaitu Raja Indra Johan bertegas kepada puterinya iaitu Puteri Tiara untuk berkahwin dengan putera Laming, walaupun Tiara sendiri tidak mahu, tapi memikirkan hal-hal positif kepada Tiara, yang mana putera Laming memiliki keturunan yang baik dan juga harta-harta yang akan memberikan kebaikan kepada Puteri Tiara. Raja Indra Johan tetap bertegas supaya puterinya berkahwin dengan putera Laming demi untuk kehidupan yang selesa kepada puterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna Atirah binti Makzin, dan dalam adaptasi cerita ini saya memegang watak sebagai Puteri Tiara. Jadi nilai yang boleh diambil daripada cerita ini ialah Puteri Tiara seorang yang berpendirian teguh, di mana Puteri Tiara ini tidak mengendahkan arahan ayahandanya iaitu Raja Indra untuk mengahwini putera Laming. Malah Puteri Tiara ini melarikan diri ke hutan kerana tidak ingin melakukan sesuatu yang bukan kemahuan hatinya. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Puteri Tiara ini sangat tegas dengan pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh kata-kata dan juga hasutan daripada orang lain. Selain daripada itu, nilai lain yang boleh diambil daripada watak Puteri Tiara ialah nilai keinsafan. Puteri Tiara ni dikatakan menangis, meminta maaf dan berasa sangat menyesal setelah ayahandanya itu telah ditelan oleh pokok rendang, pokok melambai. Jadi Puteri Tiara ni dia juga mempertikai kenapa ayahandanya tu sanggup mengorbankan diri tu demi Puteri Tiara. Padahal semua yang terjadi ni adalah kerana salah Puteri Tiara itu sendiri yang melarikan diri daripada ayahandanya. Jadi dekat sini kita dapat lihat Puteri Tiara ni berasa sangat menyesal setelah kehilangan ayahandanya. Jadi sebagai kesimpulan, pengajaran yang boleh diambil daripada watak-watak yang ada dalam cerita ini seperti watak Pekan dan juga Puteri Tiara, kita ni sebagai seorang anak, kita hendaklah mentaati kita perintah kita punya ibu bapa. Kerana hal ini dikatakan kan, kerana tidak semua arahan daripada ibu bapa kita ni akan memberikan keburukan kepada kita. Malah mungkin pada suatu hari nanti keputusan yang kita ambil itu dengan mendengar kata-kata daripada ibu bapa ni akan memberikan kita kebaikan ataupun kebahagiaan. Jangan hilang dahulu, barulah kita nak menyesal, barulah kita nak menghargai. Jadi ketaatan seseorang anak itu boleh dikatakan akan membawa kita ke syurga kelak. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.